Assalamualaikum, selamat sejahtera. Pada hari ini, kamu semua telah membuat latihan pada muka surat 74 dan 75. Jadi, video ini akan menerangkan kepada kamu semua tentang apakah yang perlu awak isi pada ruang jawapan ini, ruang jawapan 1, ruang jawapan 2 dan ruang jawapan 3 bagi membolehkan kamu semua akan mendapat markah yang betul. 1 markah, 1 markah dan 1 markah. Dalam sains, jawapan di dalam tempat kosong bukan seperti kamu jawab dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, berdasarkan rajah contoh ya, kita baca dulu arahan dia. Rajah 61 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan untuk menguji kestabilan objek. Okey, kita dah tahu kestabilan objek. Apa faktor yang mempengaruhi kestabilan objek? Kita baru belajar minggu lepas kan? Okey, yang faktor pertama ialah ketinggian. Okey. Faktor yang kedua ialah luas tapak. Okey, macam ketinggian. Semakin tinggi objek, semakin tidak stabil. Semakin rendah ataupun pendek objek, semakin stabil. Untuk luas tapak pula, semakin lebar luas tapak, semakin luas tapak, semakin bertambah luas tapak, semakin stabil objek itu. Semakin kecil luas tapak, semakin tidak stabil objek itu. Baiklah, hari ini kita tengok dulu gambar rajah 61. Ada kipas. Okey, kipas dihadirkan kepada dua botol, botol P dan botol Q. Okay. P dan botol Q. Okey. Dan kipas dinyalakan dan botol Q didapati tumbang. Kenapa? Kita tengok balik semula. Kenapa? Ya, awak nampak luas tapak. Apa yang berbezanya ialah ketinggian mereka sama, tapi luas tapak mereka berbeza. Luas tapak untuk botol P lebih lebar daripada luas tapak botol Q. Nampak ya? Sini. Ya, luas tapak Q sangat kecil dibandingkan dengan botol P. Jadi, berdasarkan rajah 6.1, botol yang manakah lebih stabil? Okey, dalam bahasa Melayu, awak akan kena jawab dalam ayat yang penuh. Contohnya, botol yang manakah lebih stabil? Botol yang lebih stabil ialah jawapan. Bukannya, kalau dalam sains, awak terus tulis jawapannya sahaja. Tak perlu buat dalam ayat, kecuali inference, hipotesis dan kesimpulan. Tapi itu pun ada bahasanya tersendiri. Okey, P dan Q. Berdasarkan rajah 61, botol yang manakah lebih stabil? Jawapannya ialah mestilah botol P. Sebab apa? Sebab dia bertahan selepas kipas dinyalakan. Okey, jadi jawapannya ialah botol P. Okey. Ataupun awak boleh je jawab ataupun jawapan awak tulis P sahaja pun dah dapat markah, 1 markah. Okey. Baiklah. 2. Nyatakan satu inference untuk jawapan kamu di 6A1. Okey, berikan inference. Okey, inference ni awak dah tahu, inference ni adalah sebab. Kenapa? Berikan sebab. Awak pilih jawapan ni. Awak pilih jawapan pada nombor 1 ni. Okey. Kenapa awak pilih jawapan ni? Berikan inference kenapa. Apakah inference kamu? Kerana
Untuk inference, mula jawab wajib mula dengan kerana. Okey? Kerana apa? Kerana P mempunyai luas tapak yang lebih besar. Okey? Nak tak? Baiklah, inilah ayat dia. Kerana P mempunyai luas tapak yang lebih besar. Itulah jawapan dia. Untuk inference, awak wajib jawab dengan kerana. Okey. Wajib jawab dengan kerana. Okey. Okey. Apakah definisi operasi yang digunakan dalam penyiasatan ini untuk menentukan kestabilan botol? Okey, apakah definisi operasi dia? Okey, definisi operasi dia adalah apa yang awak belajar daripada eksperimen ini, kajian ini. Jadi, apa yang awak belajar? Definisi operasi ni ialah apa yang awak belajar daripada eksperimen ni. Kita dah kata tadi kan? Okey, apa jawapannya? Okay, jawapannya ialah botol yang kurang stabil akan tumbang lebih cepat. Okey, tak payah buat perbandingan. Terus saja tulis botol yang kurang stabil akan tumbang lebih cepat. Ataupun jawapan dia yang lain adalah botol yang kurang stabil akan tumbang terlebih dahulu. Okey? Jadi, jika awak jawab macam ni, insya-Allah awak akan mendapat markah 3/3. Okey, seterusnya. Okey. Soalan B. Okey, kita tengok dia bagi satu markah. Okey. Rajah 2.1 menunjukkan seorang peserta sumo. Okey, nampak ni? Nampak, tengok kaki dia. Tengok kaki dia. Berikan 2 alasan untuk menjelaskan mengapa peserta sumo dengan postur yang ditunjukkan dalam rajah 6.2 tidak mudah jatuh apabila ditolak. Kenapa? Tengok kaki dia. Dia buat kaki macam ni. Jadi, apa fungsi dia? Dia meluaskan tapak dia. Jadi, luas tapak peserta ini tinggi jika dibandingkan dia berdiri tegak sahaja. Okey? Jadi, berikan 2 alasan. Dia minta 2 alasan. Jadi, kerana apa? Alasan ni juga apa? Yang pertama ialah berikan 2 alasan untuk menjelaskan mengapa. Kenapa semua postur macam ni? Sebab apa? Sebab dia nak mempunyai luas tapak yang lebih besar. Okey, ni poin pertama. Apa alasan yang kedua? Okey. Dia juga buat untuk supaya dia mempunyai ketinggian yang lebih rendah.
Okey, inilah saja alasannya. Okey. Yang beri kesan lah, dia buat macam ni menyebabkan luas tapak dia lebih besar, dan bila dia duduk macam ni, bukan berduduk, dia berdiri macam ni, ketinggian dia lebih rendah daripada biasa. Okey. Baiklah. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, rajah 2.7 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid untuk mengkaji kekuatan suatu struktur. Okey, tengok P dan tengok Q. Apa beza dia sebenarnya? Beza dia adalah bahan yang digunakan untuk impact kertas adalah sama. Kamus, ini juga dipakai kamus. Kat sini. Okey, baik. Okey. Dekat sini, kalau perasan, sini kertas dia melengkung. Okey. Kertas kat sini adalah dia melengkung ke bawah. Okey. Untuk kertas ni pula, dia melengkung ke atas seperti kubah. Kubah macam kubah masjid tu, dia letak kertas macam tu. Dan ini pula kertas dia melengkung ke bawah. Jadi, padankan maklumat berikut dengan pemboleh ubah yang betul dalam penyiasatan itu. Okey. Pemboleh ubah, saya dah tahu kita ada 3 pemboleh ubah. Yang pertama ialah pemboleh ubah dimalarkan, pemboleh ubah dimanipulasikan, dan pemboleh ubah bergerak balas. Yang dimalarkan ni ialah pemboleh ubah yang sama. Apa yang sama daripada yang P guna, Q pun guna. Okey. Untuk ni, jom sebelum kita jawab soalan, kita senaraikan dulu. Apakah pemboleh ubah malar? Ya, kalau saya akan pilih pemboleh ubah malar ialah bilangan duit shilling. Apa lagi? Banyak lagi sebenarnya. Okey. Jenis kamus. Okey. Dan tambah lagi satu, jenis kertas. Okey, inilah semua ni adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okey. Dan kita tengok pula pemboleh ubah dimanipulasikan. Ini jawapannya dekat sini. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan adalah apakah yang berbeza? Okey, yang boleh memberi kesan kepada yang memberi kesan kepada eksperimen. Okey, cari jawapannya apa? Pemboleh ubah dimanipulasikan ialah okey, untuk pemboleh ubah bergerak balas, dia ialah hasil eksperimen. Okey, ini adalah hasil eksperimen. Okey, bilangan duit yang dapat disokong. Apa ni sebenarnya? Ya, ini sebenarnya adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Dan jarak antara kamus. Awak tahu jarak antara kamus? Sama tak? Sama kan? Jadi, ia adalah macam tadi. Ya. Ini tadi pemboleh ubah bergerak balas. Jarak antara kamus ialah pemboleh ubah. Maaf, ada berapa sikit. Okey. Jarak antara kamus ialah pemboleh ubah dimalarkan. Okey. Ya, itulah sahaja jawapan dia. Okey. Tadi kita dah tulis sini jawapan dia. Sini apa tadi? Struktur manakah yang lebih kuat? Ialah struktur Q.
Apakah faktor yang mempengaruhi kekuatan struktur lapisan ini? Macam dia dah tahu, ini lukis macam kubah. Sini pula dia macam ke atas sikit kertas dia. Jadi apakah faktor? Ya, tadi kita dah sampai bentuk struktur. Baiklah. Apakah kesimpulan yang dapat kamu dibuat daripada penyiasatan ini? Untuk kesimpulan, okey, apa kesimpulannya? Jadi, struktur, okey, struktur yang berbentuk kubah lebih kuat. Okey, ini kubah, ini bentuk seperti kubah, kertas dia seperti kubah. Dan ini juga sebenarnya saya tak rasa dia melengkung sebenarnya. Dia rasa dia macam rata je sebenarnya, rata. Okey. Baiklah. Baiklah, itulah sahaja untuk hari ini. Saya harap kamu dapat semak jawapan kamu dan tandakan pada buku kamu. Boleh menggunakan pen merah. Baik, itu saja. Terima kasih.